Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat kembali. Okay, skrin nampak? Skrin NT4 SM ni nampak? Okay, chat pun boleh. So, saya rasa semua boleh tengok lah. Okay. Okay, so, salam. Selamat datang. So, ini kita buat recap lepas cuti dalam dari China minggu lepas tu. So, kita kembali balik lah. Tapi malam ni kita bukan kelas, kita recap. Sebab saya tahu ada yang tuan-tuan yang kena lipat dengan SCBO, busa, macam-macam. So, itu kita recap dulu lah. Nanti kita baru buat kelas. Okay, so sekarang ni kita nak start dengan apa dulu? Kita nak start dengan apa dulu? Siapa yang kena lipat minggu ni? Okay, kita tengok dengan G dulu lah. Kita tengok correct. Okay, tapi sebelum tu, sementara kita nak tunggu lagi yang masuk, kita tengok sekejap saya punya website ni. Okay, ada yang trade, ada yang masuk, ada yang ready untuk join membership. Okay, so ini adalah cara untuk join membership. Saya ulang lagi sekali. Pergi cari Mr. Beli FX ni. Okay, lepas tu tekan join. Lepas tu tuan-tuan boleh tengok video ni, tengok penerangan dia. Ataupun terus subscribe yang mana satu. Ini semua sama saja. Ini terpulang kepada tuan-tuan nak bagi berapa dekat saya, buat fokus semua tu lah. Sebenarnya bayaran paling murah RM10. Itu terpulang kepada tuan-tuan lah. So cara dia macam ni saja, tekan join. Okay. Okay. Lepas tu website dia masih sama lagi, mrbelifx.com. So itu kita dah ada promosi RM400, sekarang dah RM480, dah kembali pada normal. So depan ni mungkin insyaAllah bulan Ramadan lah untuk promosi. Okay. Okay, next kita tengok adalah sambal lah. Ni company saya baru buat sambal baru. Okay, so tuan-tuan kalau nak rasa sambal, kalau trade kena lipat ke, try lah beli. Okay, tengok koyak tak koyak. Okay, so kita bermula dengan GU. Okay, semua dah clear. Dah tahu cara-cara dia. Okay, kita tengok GU. Okay, so siapa yang terlepas boleh tengok dekat YouTube balik lah. Okay, kita tengok GU dulu. Okay, Tuan Syazwan ni. Nanti Arahuko monthly apa? Jarang main Arahuko monthly ni. Ni tuan ni jenis swing ke apa? Memang kau-kau. Ini kalau SPO tak boleh ni. So SPO 15 bulan dah kena tukar kontrak. So kita tak ada swing-swing dan SPO sebab bahaya. Ni pun dah 10 bulan. Minggu depan dah boleh tukar kontrak dah. Bahaya. Swing memang sedap lah, tak letih, tapi boring. Kalau nak swing, main ASB lah swing. Settle dapat dividen. Itu kira swing lah. Kalau nak trade, main H4 intraday baru rasa nikmat dia. Baru cepat belajar lah. Kalau swing, dia macam lambat sikit nak belajar. Tapi bukan tak boleh. Cuma lambat lah nak tahu. Betul ke? Bayangkan tuan dah swing kat sini, dia tak jadi pula setup. So tuan kena tunggu monthly-nya setup lain pula. Itu yang buat buang masa lah. Better main H4 lah kalau nak belajar. Tapi tak salah swing, boleh je. Okay. Okay, so kita tengok apa nama dia. Tadi tuan hold dekat Arahuko monthly kat sini. GU GU ke GJ ni? Sini ada Arahuko. Okay, first kali tuan dah tengok Arahuko dia. Adakah tuan rasa valid tak valid? Tuan dah join coaching saya belum? Ada video coaching saya tak? Ini Arahuko ni adalah risiko sebenarnya. Tuan tadi tuan hold dekat, kita tengok tadi 1361 36151. Okey, tuan sell dekat sini lah. Kat sini. Okey, tuan hold. Okey. Okey, tak apa, nanti tuan kalau ada duit tuan boleh lah subscribe. Boleh beli. So tuan buat Arahuko sini dah main monthly. Dan tuan punya Arahuko pula tak cantik, tak mendata. Dia mendata, tuan nampak tak beza? Sini Arahuko, tapi bibi dia menjunam, nampak? Ni Arahuko. Tapi kenapa Arahuko tak naik-naik? Ini Arahuko, yang ni pula Arahuko, tapi bibi dia mendata. Dia naik pula. Yang ni Arahuko sell, tapi bibi dia menaik. Dia macam melawan, dia menurun tapi Arahuko cakap buy. Ni menaik tapi Arahuko cakap sell. Sebab tu dia tak naik. Dia ada problem kat sini. Tapi tak semestinya bentuk macam ni
Tak semestinya kita boleh sell ataupun buy. Kita kena validkan juga. Okay, tapi itu yang pertama sekali pemerhatian kita. Bila ada arah ukur, kualiti ke tak kualiti dia arah ukur. Itu nak tahu kualiti tak kualiti tu. Dalam video saya ada terangkan. Nak tahu kualiti tak kualiti. Macam ni nak kualiti. Maybe dia cross ME50 Treno monthly dulu waktu ni BB naik, dia bukan BB yang mendatau macam ni. Kalau BB mendatau cantik lah. Okay, so tuan reason tuan anti sini memang tuan reason dia sebab Arago sell. Memang reason tuan lah, memang cakap oh ni memang tuan nak sell sebab Arago sell untuk monthly. Macam mana cara tuan valid kan yang ini memang sell? Macam mana tuan nak valid kan yang ni valid, yang tak valid? Kalau trader cikgu BMA lain dia akan ajar candle pertama retest, candle kedua masuk. Betul tak? Sekali bam dia tukar. Pisang lah. Sebab tu dalam coaching saya tak main macam tu. Candle pertama, candle kedua retest, candle kedua masuk tak? No. Dengan saya validkan sampai confirm betul-betul. Tak ada test-test 1, 2, ketiga lagi ada satu BBMA yang jenis bukan yang original ni lagi 5, 7, 9, 9 apa benda dia cakap pun. Setiap kali makin banyak dia cucuk lagi bagus. Itu pun risiko. Okey, itu pun risiko. Dia tak adanya test 7, 8, 9 kali itu lagi better. Kalau test sekali dia terbang macam mana? Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ni kan terberak oh. Uish, apa ni? Kena pisang kat sini. Sebab tu kita tak ada test makin banyak test buy ni. Kalau trader yang jenis tu kelipat sini lah. Oh ada 5, 7, 9. 3, 5 apa benda. Dulu saya join guard lah dia. Time mula baru nak belajar BMA tu. Dia baku kau-kau. Lalas ke laut ke BMA yang dia ajar. Betul try. Tengok jatuh. So itu semua tuan-tuan jangan buat macam tu lah. Yang penting saya nasihatkan lah sebagai trader. Saya pun trader. Saya bukan cikgu. Saya just share je. Saya trader. Okay. Sebab tu saya trade ajar tuan-tuan dari pengalaman saya. Okay, so macam ni nak validkan tuan kena tengok kat weekly. Okay, sekarang ada arah kuku buy. Macam ni tuan nak tahu yang dia boleh anti buy? Dia anti sell. Arah kuku sell tak mati lagi. Ini jangan mainnya weekly. Kalau L5 ke itu boleh lagi lah. Ini weekly. Risiko dia sangat tinggi. Okay, dia boleh jadi arah kuku ni jadi arah dia lawan balik. Dia boleh lawan balik. Itu sebab weekly bukannya main. Weekly ni sangat besar, sangat strong lah dia punya ni. Kalau kita tengok contoh, ada contoh. Tengok ni weekly saya. Tengok contoh ada. Kita cari contoh yang menaik lah. Contoh yang menaik. Contohnya tadi macam ni. Nampak ni, Arago sell. Arago sell. Kenapa dia menaik? Dia menaik. Nampak keadaan BB dia. Sebab tu saya cakap tak kualiti. Ini banyak tuan-tuan akan jumpa dekat time frame H4, H1 lah. Dia tak kualiti. Macam tuan tengok ni, nampak? Dia menaik tapi ada ragu tak kualiti. Kalau macam tu kita kena tunggu ni mati dulu. Weekly ni mati dulu. So sementara nak tunggu weekly ni mati dulu, ni ada ragu buy. Kita boleh masuk dulu buy. Tapi tu validkan dulu lah kat sini. Ada tak ragu buy? Ada kat sini. Janganlah kat sini tiba nak sell pula. Dah weekly ada ragu buy. Itu dia complicated sikit. Dia ada makin turun time frame, makin turun time frame. Yang penting main 3. Jangan lebih sampai 4 time frame. Kalau kata tuan main monthly, weekly, daily, main 3 ni. Jangan sampai H4 makin melarat pula. Tengok lagi dah drag pula dekat sini. Lepas tu drag lagi H1. Dalam sampai M1 masuk. Itu yang buat account kita akan blow, akan hancur. Okay. Kalau main 3 time frame yang ketiga ni untuk cut loss terus. Dia yang buat kita emosi ni, biasanya yang buat kita emosi ni, bila money management tu kita dah salah. Kita tak nak cut loss. Kita tengok account kita dah 20% hilang. 20% kalau tengok hilang, menangis. Banyak besar. Biasanya kalau kita nak cut pun 2%, 3%. Kecuali tuan ada account untuk full margin. Itu tak apa lah. Sebelum tuan main account yang besar, tuan kena main account full margin dulu. Kasih besarnya account, baru dah sedap. Okay. Kita tengok M30. Macam M30 ni saya tak galakkan lah. M30 ni lambat. Better masuk M15 lagi cepat dengan M5. M30 ni macam dah terlewat. M15 better. M15 paling better. Contoh macam ni, sebelum dia buat arah kuku sell ni M30, dia belum buat lagi. Tengok M5, ada tak arah kuku sell?
Tak ada. Ni ada news je. Tapi sebab apa dia turun? Siapa dia turun kat sini? Memang re-entry dan kita nak tunggu dia buat Arauco sell kat sini. Tapi news jangan kelang kabut. Nak join ikut news, biar je news tu. Dah ada jatuh ke apa ke, biar je. Yang penting kalau dia turun buat Arauco sell, kita akan re-entry sell. Biar je lu. Sekejap lagi tiba-tiba kena ekor lidi panjang macam ni. Biar je, jangan nak kelang kabut ikut. Market ni sentiasa ada. Kadang kita alamak rugilah tak masuk. Minggu ni tak ada lah nak masuk. Minggu depan ada. Kalau dia tak masuk lah minggu ni, minggu depan pun tak masuk. Minggu akan datang pun ada lagi. So takkan ke mana. Yang buat problem duit. Kalau duit kita dah hilang, tak boleh nak trade. Kita tak boleh nak trade. At least kalau macam ni kita ada masuk buy. Kata kita ada masuk buy. Contoh tuan-tuan masuk ni daily kan, ni Arauco ni. Okay, destinasi dia mesti atas ni. Top BB. Okay, tengok H4. Tiba ada news pula. Ni ada Arauco buy. Tuan entry buy kat sini. Sini lah, balun beli buy sini. Tapi bila dia buat Arauco sell, kita cut lah. Kita join sell. Kadang dia melengkapkan je. Sebab ini basic apa? Bila ada arah, entry dia MA510. So dia turun lah, nak lengkap kan. Yang buat kita kelang kabut tu bila kita entry tengah-tengah ni. Itu yang kepala panas, merah. Aduh, apa aku buat ni? Apa aku buat ni kat tengah ni? Padahal dah belajar basic. Entry kat MA510. Mana ada dalam basic, tak kisah mana cikgu cakap, entry dekat tengah. Tak ada. Semua entry mesti MA510, betul tak? Yang buat kita problem tu, bila kita entry tengah-tengah ni. Itu buat fluke. Kalau tuan entry kat sini pun, kalau dia buat Arauco baru, cut pun sikit je. Kalau entry kat sini, itu yang banyak kat sini. Okay, kalau ni TP dah masuk TP, settle, tak payah pening-pening. Tidur tenang. Betul je ni. Kalau nak masuk, tunggu dah Arauco sell, tunggu ready, jangan terus masuk. Sebab ini adalah news. Okay. Kita clear GU Clear GU. Kalau nak turun dia kena apa? Dia kena apa? GU kalau nak turun? Dia kena ada daily ni ada Arauco sell ataupun weekly ni Arauco sell. Tapi sebelum dia buat daily ni Arauco sell, mesti weekly Arauco sell, daily ni buat dulu. So boleh masuk awal sikit lah sebenarnya. Yang kita kena hati-hati bila main time frame kecil, macam time frame besar ni kita boleh join. Kalau dia nak pull back, contoh pull back kat sini, sell ni kita boleh masuk H1 15 boleh sementara nak pull back. Jangan nak tengok je lama bila nak masuk. Lagi weekly, nak tunggu pun berpisang lah. Baik masuk dulu. Kalau time frame kecil ni ada kan. Masuk dulu sikit-sikit. Okay lah. Okay. Bagus-bagus. Biar je. Tapi ingat destinasi dia mana? Low BB. Arauco ada, tak kisah macam mana pun, bila ada Arauco destinasi dia low BB atau top BB macam ni. Arauco destinasi dia top BB dah lari. Janganlah hold. Jadi sampai sini dah turun. Aduh mak tadi dia naik atas ni. Tak apalah hold lah, mesti naik balik. Okey dah naik. Sekali tak nak TP lagi. Tak apa, relax. Ni pecah ni momentum ni. Sekali dia terus sini hold. Lepas tu bila buat Arauco sell pun hold lagi, tak nak cut. Itu yang melarat. Okay. Okay. So next kita tengok next. Boleh SPO, kita tengok SPO. Okay, kita tengok SCPO. Okay, mana SCPO? Welcome. Okay, SCPO. Okay, SCPO ni macam mana? Check withdraw. Tuan rasa buy ke sell? Bukan rasa, ikut pemahaman tuan. Tuan rasa dia buy ke sell trend ni? Untuk sekarang ni, ketika ini, ketika sekarang ni, kita tengok yang masa sekarang ni, ada tak Arauco? Dia tak jadi Arauco buy. Pak, dia kena melepasi. Macam ni, melepasi. Walaupun kecil, melepasi. Sekarang tak melepasi. So, dia kira momentum ni re-entry. So, masih jadi. Okay, so N5. Dah Arauco, re-entry 100%. So, ni bila dia close ni, kita boleh sell untuk masuk. Tapi tuan sanggup ke nak masuk sekarang untuk malam? Ataupun tuan memang trader yang jenis yang jenis swing ke, intraday ke? Sebab malam ni kalau esok gap dia pisang sikit lah. Itu risiko SCPO gap. So kalau macam
risau nak masuk intraday, sebelum pukul 11 yang tu kena tutup. Macam ni ada Arauco sell ni lagi. Lagi ada red entry ni, dia close ni 9 minit lagi. Anti sell sampai sini tutup lah. Dapat tu 77 poin enggak? 77 poin. 25 apa? RM1,925. Banyak oh. Sebab dia ada signal kat sini. Tapi kita tak boleh nak gairah sangat lah dengan signal sell sini. Sebab apa? H4 ni ada kukuh buy, tak mati lagi. So kemungkinan dia nak turun ke sini sangat tinggi untuk bagi red entry. Kalau tuan sell pun tuan tahu lah sebab apa dia sell. Bukannya tempat untuk bukan sell untuk trend, sebab dia sell untuk pullback. Kalau macam tuan tak berani, tuan tak payahlah sell, tuan relax lah. Selagi H1 tak ada Arauco buy, takut dia kejap lagi dia melompat terus buy, kejap lagi dia menangis. Sebab bukan sikit-sikit SCBO ni. Okey. Memang tuan akan buy, tapi tuan tahu dia akan pullback kat sini Ni basic. So antara je mungkin dia akan turun dekat sini. Kat MACD ni kalau sell. Ni ada dominant, tak pecah lagi ni, so dia boleh main kat kotak ni. 1 2 3 ada banyak ada banyak. So dia main kat sini lagi lah. Tak tahu dia nak pecah atas ke pecah bawah ke. Tapi signal yang terdekat adalah Arauco buy. Cuma pullback dia terkini dia ada pullback kat sini. Sini ada pullback. So sini ada sell, ada sell. So kalau tuan sell kat sini, macam mana tuan nak TP? Nak buy, nak cut loss. Bila ada Arauco buy, tuan kena cut loss. Tapi kalau tak nak, kalau sayang duit, tak nak hilang, tunggu je lah. Tunggu setup yang betul-betul confirm. Jangan terus masuk. Jangan setup yang betul-betul confirm, yang betul-betul ada, yang betul-betul trend. Macam ni kalau masuk pun sell, TP kat sini lah. TP kat sini lari. Okay. Sekarang signal sell kat sini. Cuma kalau sekarang pukul 9, ada lagi dalam 2 jam yang tu. Takut esok pagi dia gap buy, menangis lah. Better nak trade pukul 2.30 ke atas sampai pukul 6. Sebab masa dia lama, kita boleh tengok diorang punya harga-harga melawan. Dan dia jangan lupa ada kemungkinan dengan soybean. Okay, soybean adakah buy atau sell? Tengok. Soybean sekarang ni, dia buy nampak? Dia buy. Kalau tuan sell, sekejap lagi takut kena lipat pula sell kat sini. Sebab kita lawan trend dia. Okay? Sebab apa saya cakap dia kalau nak anti buy kat mana, dekat H1. Anti buy tuan tahu ni ada Arauco buy. So mana anti dia kat mana? Ini basic ni, kat mana? Okay. Sementara dia nak turun ke bawah tu, dia boleh lagi turun ke mana? Ke MACD. So tunggu kat situ. Tunggu situ. Yang penting kita main time frame, kita main 3 time frame. And H4, H1, and 15. Bila main 3 time frame jangan tengok lagi M5. Jangan tengok M5. Ni kita abaikan ni. Nampak? Kejap kita sell ni, apa hal ni tak turun ni? Sell naik. Mula emosi. Aduh, apa jadi ni? Balon-balon tiba bantai sini. Sell kadang-kadang reverse sekejap lagi. So kalau main H4, H1 cakap Arauco buy. So kita cari setup untuk buy, kita tunggu sekejap. Ada tak buy kat 15? Kita tunggu. Sekarang ada tak buy kat 15? Tak ada. So kita tunggu ada buy, baru kita masuk. Jangan kelang kabut lah cari setup. Okay. So macam ni, kalau nak buy, tunggu M5 ni ada Arauco buy, join buy. Kalau tak ada malam ni, tunggu esok. Apa jadi? Kalau esok tiba dia buat Arauco sell, kita tunggu lah. Tapi nasihat saya eloknya main H1 and 15. Seeloknya lah untuk strong. Tapi pastikan H4 setiap apa-apa yang tuan trade dalam SBO ni pastikan H4. Okay. Banyak orang kena lipat kat sini. Kita tengok H4. Ada tak Arauco sell? Ada tak Arauco sell? Tak ada. So kenapa tuan nak cari sell kat sini? Banyak orang kena lipat kat situ. Ada tak Arauco sell kat H4 tadi? Tak ada kan? So kat sini time kecil ada tak? Sell ada. So buat apa nak layan? Tak payah layan. Tengok bila tuan masuk buy. Ni sell tak layan. Sekali buy tengok. Tak layan. Ni sell tapi ada buy. Layan buy je. Sebab berpandukan pada H4 ni. Tempat-tempat re-entry. Dan nanti lama-lama nanti tuan pandai lah. Bila dia touch ni apa jadi.
Terus sekarang ni dia tak touch, macam ni lain nampak. Semua dia touch. Ni semua dia touch. Musang boleh tapi saya jarang guna musang dekat ni sebab SVO laju sangat. Nanti dia macam kita terdrag-drag. Musang paling terbaik di mana? Di H4. Okey. Musang paling baik di H4. Okey, kita tengok sini. Okey. Ni dia kosong-kosong pullback sekarang ni. Dapat 2-3, dah paling maksimum. Waktu orang beli kat sini, pecah sini, dia pergi sini dua-dua. Dia pecah nampak, momentum pecah ni dia pergi sini. So boleh guna, boleh. Cuma ikut tuan-tuan nak guna macam mana. Tapi paling nasihat saya H4 lah, guna, tarik kat H4. Bila dah tarik H4 jangan gerak-gerak dah benda ni. Biar je tengok. Oh dia pecah. Okay, ni entry ni. Boleh sampai sini TP. Oh dia pecah lagi. Boleh lah entry ni, valid lagi ni. Dia tak sampai sini. Sekali dah sampai sini awak, dia reject. Tak lepas pun 4, 2, 3 ni. Dia tak lepas pun. Kalau sini lagi cantik lah. Kalau dia naik sampai sini, lepas tu sell lagi strong lah, lagi kuat. Lagi sedap kat sini sell. Sekarang ni dia sampai sini, terus ada pullback. Dia turun. Okay, ni dia buat double top ni. Double top kat time frame kecil. Sini double top, extreme. Double top maksud dia extreme. Iaitu H4 ni MHB. Tu dah belajar basic kan. So ni MHB bolehlah masuk. Tapi kalau macam ni masuklah dekat M15, H1 ni. Ni paling cantik nampak. Bila ada arah ukur kat H1, tunggu range kat 15. Okay. Nampak? Dia cantik tu. Kalau terlepas kat sini, ni masuk ke sini lambat. Tapi kalau masuk sini boleh. Time ni yang kita boleh gunakan M5 pula. Tapi dengan syarat kalau entry kat sini, katakan sell kat sini janganlah buy. Banyak orang bila dia dah tengok trend ni, gila ni, dia boleh naik lagi ni, buy. Itu yang kena. Walaupun dia trend macam mana pun, kita tengok. Lepas ni, Arakko sell, BB dia macam mana? Naik. Sekali dia mendata. So Arakko sell ni kita boleh guna. Tu yang entry value cantik. Okay. Okay, welcome. Okay, ada lagi soalan Itu je kita punya recap. Ke ada yang kena lipat, beritahu saya. Pair apa, boleh. Beritahu je, jangan segan-segan. Ada yang kena lipat ke apa ke. Beritahu saya pair apa. Beli kat mana, price berapa. Beritahu saya. Nanti kita cuba tengok postmortem sikit. Lepas ni, naik-naik. Pisang ni, siapa yang tiba kat sini bawa nak sell? Biasa trader, biasa dulu saya awal dulu trade 5-6 tahun lepas. Ni kejar ni kat sini bawa nak sell. Lepas tu kena, biasa normal. So jangan risau, semua orang sama. Yang cikgu ke yang buat kelas pijak-pijak Lambo tu sama je. Tapi tahu ada betul tak. Tapi semua sama je. Yang IB semua lagi, entah boleh trade ke tak boleh trade. Okay, nak troll boleh, nak hold boleh hold. Tapi ni kalau dia buat Arakko sell ni lagi cantik lah. Kalau kita keliru, kalau kita ni tunggu Arakko sell cantik sell. Sebab kita keliru dengan apa? Kita keliru dengan time frame daily, weekly ni buy, yang ni buy, ni sell. Tapi kalau keliru apa-apa, kita punya penunjuk jalan adalah H4. H4 penunjuk kita. Tak kira dia SCPO ke apa ke, H4 penunjuk arah kita. Kalau kita keliru, okay? Clear sama juga ni, macam ni. Kalau keliru dengan palm oil ni mana, H4 penunjuk arah. So arah H4, arah kuku buy. So kita tunggulah. Sabar je lah. Pada strong. Macam ni dia masih lagi main ni. Nampak ni, dia tak pecah lagi. Kalau dia pecah kita beritahu kat mana. Dalam masa sekarang ni, yang ada arah kuku ni nanti kat sini. Tuan kena lipat dekat mana? Gold. Beritahu saya buy ke sell. Tuan buy ke sell, beritahu saya price berapa. Okay, sementara tunggu kawan kita tulis tu, kita iklan je. Mari beli sambal. Ni saya buat ni drama juga Jadi tuan-tuan kalau nak try lah. Try, cuba. Tapi pedas gila lah. Kalau tak boleh makan pedas tu jangan beli lah. Nanti koyak buntut tuan-tuan. Nak berak ke. Nak trade lagi. Kalau tahan pedas, okey cantik. Ni saya buat memang pedasnya.
Memang tak ada nak suka-suka hurau sedapnya tak ada. Ini memang untuk trader-trader yang koyak, yang stres, macam itulah. Tapi try lah, kalau sedap, tak sedap bagi 5 bintang tak. Kalau trade, kalau jual sambal tu, tadi saya kira kalau sekali trade busuk-busuk pun dapat dalam RM200. Kalau main satu lot, saya kena jual, kalau jual sambal kena jual 40 pun dapat 200. Fuh. So kelebihan trader tu, kelebihan trader. So tuan-tuan kalau jadi trader, jadi trader betul-betul. Okay. Okay, so kita tengok tuan ni, 1802 kita tengok. 1802. 1802. 1802. Sini. Tuan buy ke sell ni? Buy 3.2. Sini ke? Goal eh? Berapa bulan tu? Okay, jadi saya cerita layer selamat. Saya share sikit daripada video coaching saya dah ajar. Saya bagi sikit lah daripada live chat tu. Jadi saya beritahu cara layer selamat. SCPO dan juga forex saya share. So 3 Februari, tuan kena kat 3 Februari kat sini. Sini buy betul. Tuan buy sini lah. Saya dah junam. Tuan buy sini Betul saya tanda ni. Sini Okay. So tuan buy sebab apa? Extreme. Sebab extreme sini. Sebab apa tuan buy kat sini? Tuan dah betul sebenarnya. Dah betul buy kat sini. Ya betul buy. Cuma memang dia anti buy kat sini. Cuma masalahnya tuan buy awal sangat. Tuan buy awal sangat. Kalau nak buy kenapa yang betul-betul confirm? Adakah kita buy dekat extreme? Ataupun kita buy bila ada arah kuku buy? Mesti kita buy yang confirm bila ada arah kuku buy, betul tak? Itu yang paling penting lah. Bila ada arah kuku buy baru tuan tak ada rezeki lah kat sini. Extreme sekali 2.6, sekali cut loss, tiba-tiba naik balik. Lepas tu mula aduh apalah, kenapalah aku tak ni, kenapalah aku buy lu. So lepas ni trade buy bila nampak ada aku buy dulu sebelum profesional. Tapi kalau boleh counter okey lah. So boleh lah kau beri emosi. Okay, boleh je insya. Ni sebab apa ni dah anti ni. Anti kat sini. Okay, di sini dia memang macam ni, memang tak cantik. Dia main sini, dia main sini, dia main sini, dia main. So ini ada ukur by daily H4, tengok. Dia macam ni. Ni kita tengok, ada tak dominant break sini. Tengok dia main-main. Dia masuk sini, lepas tu dia tutup balik dalam ni. Dia main jadi dominant. Tak tahu siapa yang menang. So macam ni, elakkan lah. Okay. Dia so elakkan. Nampak ni, macam ni nak main ni. Macam ni. Macam ni nak main ni. Apa ni buy ke sell ni? Benda ni ikan bilis ni. Ni ikan bilis ke apa ni? Tu yang sebab macam ni tutup buat tahu tengok set-set yang cantik saja. Contoh macam ni kan banyak ni. Momentum ni red entry sini. Okey, tengok H1. Apa dia? Kan saya cakap bila ada arah buy baru masuk. Ada arah buy ada. Masuk. Masuk dengan tenang. Bila nampak macam ni sell cucuk-cucuk extreme magic ni, jangan masuk. Ni konon-konon ni extreme magic. Buang jauh-jauh extreme magic ke apa ke, buat tahu jangan. Masuk tempat yang confirm saja. Extreme magic ni buat tahu tengok biar. Okey. Jadi dia ingat extreme magic kat sini. Kat sini mana tadi? Sini. Dia ingat extreme magic kat sini. Terbaik aku dapat kat pucuk, aku lah paling hebat dapat kat pucuk sini. Aku lah paling hebat sell kat sini. Sekali naik, lemak naik, alamak. Dah mula ni. Ni guna teknik ni.
So macam mana ni? Tak naik lagi. Sebab tu saya cakap tunggu ada arah kukuh. Betul? Itu silap dia. Tak tunggu arah kukuh. Cuba kalau tuan sabar sikit. Ni ekstrim ada tak? Aduh, ekstrim lah. Cuba sabar sikit. Banyak orang macam ni kena. Memang selalu. Sabar, cucuk-cucuk lagi yang belajar BMA apa benda tu. 3, 5, 7 benda tu. Cucuk 5 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey 7 balon. Sekali zup MC. Dan tu mula lah. Gila ke teknik ni. Benda ni. Itu normal. So tuan-tuan kalau boleh tunggu arah kukuh lah. Itu normal tu. Trading ni biasa normal. Cuma yang penting tuan jangan campurkan emosi dengan kehidupan seharian. Itu kalau boleh tuan jangan campurkan. Emosi trade. Ni kehidupan, kerja. Okay? Jangan campurkan. Nanti bila campurkan tu nanti mula adik dengan adik-beradik, dengan bapa, dengan ni semua emosi. Dengan kadang dengan kucing yang lintas kat depan pun je masalah. Apa kucing ni, aku tak tahu, aku lost. Semua kena ni. So relax, main tenang. Okay, kita tengok WTI. Last saya nak tutup dah. So, saya nak pergi tengok sambal. Okay, WTI. Haus. WTI, US oil, crude oil. Sini, betul? Betul ni? Ini WTI ni sama macam CLH ni. CLH ni kurang lah. Macam ni nampak CLH. Ni kita orang kalau SPO, kita orang main ni. Macam geng-geng apa futures boleh main. Kita orang boleh main crude oil. Pakai RHB. Tapi minimum kena 20,000. Itu masalah dia. Untuk dia pegang margin. Tapi boleh trade. Satu point ni dalam $6 ke apa lah. Tapi saya tak trade lah. Saya main SPO je. Okay, kita tengok WTI. US oil. Betul lah ni. Okay, sekarang ni nak ke mana dia? Ni? Okay, dia cocok ni. Ini ramai memang saya rasa tuan-tuan pun fikir, oh ini mesti nak sell. Tapi selagi dia tak ada aroko sell, macam mana nak sell? Okay, itu je yang kena ingat. Sekarang ni momentum ni renti. So ni renti. Kita buy. So tanda H4. Okay, dah tanda ini H4. Ingat main 3 time frame H4 H1. Okay, tengok H4. Ada aroko buy tak? Tak ada. So macam mana nak turun? Tak boleh lagi. Okay, dia tak ada lagi. Dekat ni MACD lah. Okay, tengok MACD. Ada tak H1? Okay. MACD. Adakah dia reject? Extreme. Okay. Extreme tak semestinya reject. Dia kena ada aroko. Macam saya cakap, aroko tu sangat penting. Aroko sell tak ada lagi. Okay. So tunggu aroko sell kalau nak sell dekat MACD ni. Tapi tapi kita dah tahu dah. Bila H4 buat aroko buy, daily ni naik lah. Okay. So sekarang ni siapa yang intraday? Nak intraday sangat, betul-betul sangat nak intraday, kita main N15 dengan H1 dekat ekstrim ni. N15 ni kalau ada arah kukuh anti, kita masuk kat N5 balik gun. So kalau nak masuk jadi sebelum N15 arah kukuh, masuk dekat sini. Bila ada M5 ada arah kukuh sell, baru kita masuk. Selagi tak ada arah kukuh sell, kita jangan masuk. Tunggu dia ada arah kukuh sell baru masuk. Sebab apa kita masuk? Kita banding masuk sini. Sebab H1 extreme dan juga ada MACD. Sebab tu kita yakin. Kita bukan masuk busuk-busuk. Oh yang 5. Bukannya semua tempat kita boleh main yang 5. Tak semua. Bila jumpa macam ni baru kita boleh main 5. Bila ada H4 time frame besar langgar MACD, H1 dia extreme, tu boleh. Okey. Tapi sampai sini TP lah. Jangan hold. Bila dia ada arah sell baru kita masuk balik. Ataupun yang belah arah sell tunggu renti baru boleh masuk balik. Okey. Okey, clear. H1 arah awal. Dia arah awal saja N15. Dia masih tak pecah lagi ni. Bila dia buat arah kukuh buy ni, kita buy lah. Sebab N15 arah kukuh buy ni ada lagi, hidup lagi. Ni kalau dia naik sampai sini, kalau kita katakanlah kita N15 ni buat arah kukuh buy, naiknya sini kat 290 point. 290 point. Dah 25, 7,000 dapat. Kalau main satu lot. Kalau main 3 lot, dah 21,000. Kat sini busuk je bang. Ya. Ini busuk je. Okay. Tunggu ada aku buy ni. Tak ada, jangan masuk. Sabar sikit, sabar. Bukannya lari. Ini minggu lepas ada bagi entry. Isnin. Ni minggu lepas Isnin ada bagi entry buy. So, apa kita nak
berapa, setiap minggu ada entry. Okay. Okey, itu saja untuk malam ni. Nanti kita akan buat kelas lah, kelas yang ketiga. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya post dekat YouTube nanti. Okay, jumpa lagi. Good night.